Assalamualaikum, anda bersama Motor Melaya. Jadi untuk minggu kali ini kita ada sebuah lagi motor untuk diuji. Kali ini tawaran terbaru daripada Modenas Elegant 250 ABS. So inilah dia Modenas Elegant 250 ABS. Dan seperti namanya korang boleh agak, model tahun 2020 ni sekarang tampil dengan sistem ABS. Bukan single channel tapi dual channel, which is pada saya a very good ciri yang ada pada Modenas Elegant kali ni lah. Okay, so overall design korang boleh nampak, memang dia nampak seperti model sebelumnya, tapi dengan beberapa ciri yang telah dikemas atau dipertingkat. Antaranya penggunaan lampu LED dengan DRL. Alright, korang boleh nampak projektor LED kat situ. Pada saya ciri DRL ni nampak lebih cool lah. Alright, so selain daripada itu juga kita ada meter cluster yang baru, tampil dengan LCD kat tengah ni. Ada pelbagai info, kapasiti minyak, suhu enjin, volt bateri, odometer dan waktu. Sebelah kiri kita ada speed dengan ikon ABS kat situ. Dan di sebelah kanan kita ada meter RPM lah. Alright, dan korang boleh perhatikan tahun 2020 model ini masih lagi menggunakan pakai mechanical key. Okay, so kita tengok ruang dalam pula. Okay, ruang dalam memang sangat-sangat luas, cukup ikonik bagi sebuah Elegant. Kat depan tu boleh muat helmet separuh atau helmet string yang korang panggil tu. Dan di belakang ni boleh dimuatkan dengan helmet full face. Okay, oh, selain daripada tu tak lupa juga tahun 2020 menyaksikan ruang dalam ni datang dengan lampu. So bila waktu malam nak cari barang tu lebih mudah lah. Okay, dan juga penggunaan ni macam hidrolik ni lah. Okay, which is dia buat korang punya feeling buka dan tutup kerusi tu lebih luxury atau premium lah. Alright, so apa lagi saya boleh cakapkan? Oh, okay, so bahagian enjin masih lagi sama. Okay, sebab tu saya cakap ini lebih kepada model yang di-upgrade, bukanlah model serba baru. Enjin masih lagi single overhead cam 249cc yang menawarkan 21 horsepower pada 7000 rpm dan juga 22 Nm torque pada 6500 rpm. So all in all masih lagi enjin sama, tapi dengan beberapa ciri yang telah dipertingkat lah. So tak payah cakap banyak, jom kita ride and kita rasa macam mana bawa Elegant 250 ABS. So inilah dia Modenas Elegant 250 ABS. Jadi macam saya terangkan tadi, model ni kini datang dengan sistem ABS. Okay, dual channel ABS. Okay, bukan single channel, oleh Bosch. Sekaligus dia punya sistem braking tu memang sangat-sangat improve lah berbanding model sebelum yang dilancarkan 3 tahun lepas. Dan of course bila dah ada ABS tu, of course akan ada peningkatan harga. Itu perkara normal lah. Okay, so model sebelum ni yang dilancarkan pada 2017 ditawarkan pada pada 13,000. Okay, jadi untuk model tahun 2020 ni Elegant 250 ABS ni ditawarkan pada harga 15,315 sebelum cukai jalan dan insurans. Alright, so of course itu bukan satu kejutan bila kita mahukan peningkatan atau ciri terbaru. Of course peningkatan harga tu akan ada. Jadi but 2,000 untuk sebuah motosikal maxi 250cc pada saya tu antara satu masih lagi pembelian yang berbaloi lah. Sebab kalau kita lihat dalam segmen maxi scooter 250cc yang kita ada adalah Yamaha X-Max 250. Yang tu ditawarkan pada harga 21,000. Dan kita ada SIM Cruisim tak silap saya 250 juga. Harga tu sekitar 18,000. Okay, and then kita ada SYM pun lebih mahal sikit berbanding Modenas Elegant 250 ni. Okay, so pada saya all in all Elegant 250 ABS ni masih lagi muncul sebagai skuter maxi paling berbaloi atau paling berpatutan dalam pasaran lah. So cakap tentang dia punya seating ergonomik atau ergonomi tempat duduk, memang selesa. Jujur saya cakap, saya rasa macam menunggang sebuah sofa yang ada tayar. Sebab tempat duduk dia memang sangat-sangat selesa. Dan malah tempat duduk pilihan juga memang sangat-sangat comfy habis. Wife saya sendiri kata tempat duduk belakang tu memang sangat-sangat best.
Dan dia memang suka. Jadi pada saya, it still remain a good option to buy lah kalau korang mencari maxi scooter 250cc dengan harga yang berpatutan. Alright, so minyak kapasiti dia dalam 12.5 liter dan kalau isi full tank korang boleh pergi antara, of course lah, 300 km tu bukan satu masalah lah. So all in all, satu skuter yang sangat-sangat jimat. Okay. Dan of course, macam saya terangkan tadi, dia punya screen tu depan tu datang dengan paparan LCD. Alright, yang menawarkan info suhu enjin, volt bateri, odometer, waktu dan juga kapasiti minyak lah. Dan sebelah kanan kita ada RPM meter dan sebelah kiri kita ada meter kelajuan. Okay, so Alan dah cakap tentang meter kelajuan. Korang mesti nak tahu berapa top speed dia. Okay, so pada saya, sejujurnya, dia punya most comfort speed atau kelajuan yang paling selesa adalah maksimum sekitar 110 km sejam. Okay, sebabnya kenapa saya cakap macam tu, bukan dia tak boleh pergi lebih laju daripada 110, tapi bila korang exceed 110, korang akan rasa a bit of vibration atau getaran atau gegaran di bahagian handle dan juga tempat letak kaki ni. So the moment korang exceed je 110, gegaran tu akan rasa. Tak adalah terlalu ketara, but masih lagi terasa lah. Jadi saya sarankan kelajuan selesa dia memang max 110. Dan bagi saya itu bukan satu isu, sebab at the end of the day, ini masih lagi sebuah skuter. Okay, skuter bukanlah dicipta untuk kelajuan. Dia lebih untuk selesa, tunggangan santai. So antara 80, 100, 110 tu adalah dia punya kelajuan yang sangat-sangat ngam lah untuk motor ni. Okay, so sekarang saya nak cakap tentang dia punya riding experience atau pengalaman menunggang. Melalut dah mulut ni. Okay, so dia punya riding experience dia, macam saya cakap tadi, sangat selesa, sangat santai. And macam saya sekarang kalau boleh nampak, nak manage antara kereta tu pun senang. Motor ni masih lagi sangat-sangat nimble. Okay, walaupun kalau dalam keadaan pegun atau mati, korang nak cuba double stand atau nak alihkan motor ni, dia memang, korang boleh rasa lah berat tu. Memang agak berat lah, especially di bahagian belakang dia. But the moment atas jalan, tengah bergerak macam ni, memang sangat-sangat senang untuk dikendalikan. Sangat-sangat mudah. Okay, memang very very friendly. Cuma macam saya cakap tadi lah, dia punya handling, kelajuan bila exceed 110, korang akan rasa sedikit gegaran lah di bahagian handle dan juga di bahagian tempat letak kaki. So itu je lah yang saya rasa dia punya downside. But bagi saya, itu bukan satu masalah bagi sebuah skuter, because pengguna skuter ni, kita bukan kejar kelajuan, kita mahukan keselesaan. Dan bagi saya, Elegant 250 ABS ni memang menawarkan keselesaan yang cukup-cukup baik. Dan surprisingly, motor ni boleh lah nak layan corner tu. Tak adalah terlalu agresif, but boleh lah nak layan. Okay, but bagi yang
So bagi korang yang mungkin mempersoalkan kenapa Modenas tak laksanakan sebarang upgrade kepada bahagian enjin, mungkin pakai double cam dan sebagainya, bagi saya perkara tu agak subjektif. Okay, sebabkan kita semua tahu kalau ada upgrade di bahagian enjin, of course akan ada peningkatan harga. Dan Modenas of course dia punya objektif adalah untuk memastikan Elegant 250 ni kekal sebagai motosikal maxi scooter 250cc yang paling mampu milik dalam pasaran. Seperti saya cakap, kalau nak bandingkan dengan motor lain, memang jauh lebih mahal of course. So apa yang ditawarkan Modenas Elegant ni pada saya memadai. Okay, especially sebab kita ada ABS 2 channel, kita ada lampu LED, kita ada DRL, daytime running light, yang saya rasa saya memang suka gila design itu. Kita ada kompartmen bawah tempat duduk yang sangat-sangat luas, yang boleh muat satu helmet separuh dan juga satu helmet full face. Dan ruang dalam tu pun sekarang datang dengan LED, lampu LED untuk pencahayaan di waktu malam. Dan di bahagian depan ni pula kita ada glove box atau glove kompartmen kat sini. Dan yang bestnya, ruang ni sekarang datang dengan pengecas USB. So memang sangat membantulah kalau korang yang merancang untuk ride jarak jauh dan sebagainya, yang korang perlukan charge bateri. Okay, bagi saya selama menunggang lebih 5 hari motor ni, memang sangat-sangat selesa. Agak besar, tapi memang mudah untuk dikendalikan. So kita dah sampai. Okay, so alright, jadi itulah saja review mengenai Modenas Elegant 250 ni. Seperti biasa, jangan lupa layari www.untukmelayu.net. Kat situ ada maklumat lebih terperinci mengenai motor ni. Dan juga jangan lupa like, share dan subscribe video ni sebab kita ada banyak lagi konten untuk bawakan untuk korang. Jadi itu saja, Assalamualaikum.